Sesiapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduk tersebut kemudian doa setelah wuduk, artinya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang sentiasa bertaubat. Sebab tu ni penting doa ni, doa selepas wuduk ni. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maksudnya lepas wuduk tu kita doa ni lah. Di antara lain, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat. Sebab tu kita seorang hamba ni tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Sebab tu kita kena sentiasa istighfar, minta taubat, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala ni Maha Pengampun tuan-tuan, Maha Penyayang, Ghafurur Rahim. Jadi kita dalam kesalahan kadang-kadang kita tak sedar. Jadi sebab tu kita kena sentiasa istighfar. Minta ampun kepada Allah Taala. Selepas solat jangan lupa minta ampun kepada Allah. Allah Taala dah suruh dah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berfirman, maka mohonlah doa kepada aku, kata Allah. Nescaya aku akan perkenankan doa permohonan kamu. Sebab Allah Taala suruh kita minta ampun setiap masa. Jangan nak cepat lepas habis solat terus kita cabut, tak nak doa, tak ada zikir. Itu penting. Kemudian, dan jadikan aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Ni Allah Taala suka. Orang yang suka taharah, kebersihan, jaga kebersihan, bersuci, berwuduk. Dan nak solat, wuduk, apatah lagi membaca Quran juga sama. Kita nak baca Quran kena dalam keadaan wuduk. Kita tak boleh pegang Quran dalam keadaan berhadas. Melainkan akan dibukakan pintu syurga yang 8 untuknya. Dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia mahu. Ni kelebihan. Ni orang yang berwuduk ni. Dia boleh masuk mana-mana pintu. Pintu syurga, masya-Allah. Sebab tu amalan berwuduk ni sangat dituntut. Kerana di antara kelebihan yang berwuduk ni, sebaik-baiknya kita biasa kita dengar nak solat baru kita berwuduk, nak baca Quran. Tapi sebaik-baiknya kita kalau boleh 24 jam tu kita dalam keadaan berwuduk. Itu lagi bagus. Sebab kelebihan wuduk ni ada juga amalan berwuduk. Ada seorang sahabat ni berkaitan dengan wuduk ni, saya pernah kongsikan, iaitu sahabat Nabi, iaitu bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia sentiasa mengambil wuduk. Apa kelebihan dia sehingga Nabi Muhammad SAW mendengar tapak kaki Bilal di dalam syurga. Nabi bermimpi mendengar tapak kaki Bilal di dalam syurga. Kalau Nabi, kalau kita lah macam tu kan, jadi seronok. Sebab ini yang cakap ni Nabi, bukan orang biasa tuan-tuan. Kan? Dah tentu kita masuk syurga dah, confirm masuk syurga dah. Besok-esok tak payahlah sembahyang dah. Tak boleh gitu kan. Jadi esoknya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Sayyidina Bilal. Dia tanya, wahai Sayyidina Bilal, apakah kelebihan amalan kamu sehingga aku mendengar tapak kaki kamu di syurga? Kan? Jadi dengan merendah dirinya Sayyidina Bilal bagi tahu, ya Rasulullah, saya tidak ada apa-apa kelebihan amalan sama dengan orang lain juga. Cuma setiap kali selepas wuduk saya akan melakukan solat sunat wuduk. Ini juga amalan-amalan ya. Setiap kali selepas wuduk saya akan solat sunat 2 rakaat, solat sunat wuduk. Nabi tak pernah buat tuan-tuan, tapi sahabat buat. Nabi tidak marah. Maksudnya Nabi membenarkan. Ini juga kelebihan. Sebab tu di antara lain berwuduk ni ada juga berkaitan dengan kelebihan orang yang melakukan amalan sedikit tetapi pahala yang berganda selain daripada wuduk ni juga, iaitu pahala solat berjemaah di masjid. Ni tuan-tuan. Ni penting solat berjemaah di masjid dan menunggu solat di antara satu solat ke solat yang lain. Ni kelebihan dia. Kita tengok dalam hadis yang lain pahala berjalan ke masjid dalam keadaan wuduk, maksudnya kita berwuduk daripada rumah. Dalam keadaan berwuduk tu kita pergi ke masjid. Sebab tu kelebihannya orang yang berwuduk dari rumah. Berbeza dengan orang yang nak pergi masjid dalam keadaan berhadas. Tu berbeza tuan-tuan. Ini kelebihan. Sebab tu sebenarnya sebaik-baiknya berwuduk kat rumah. Bukan tak boleh wuduk kat masjid, boleh. Tak ada masalah. Tapi nak cerita sini, ini kelebihan dia. Daripada hadis, daripada riwayat Bukhari dan Muslim juga,
daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat seseorang lelaki secara berjemaah. Ini juga di dalam hadis ini sekali kelebihan orang yang bersolat berjemaah. Sebab tu nanti tuan-tuan pastikan anak-anak, isteri ajak pergi solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Inilah pentingnya kenapa Nabi suruh kita sentiasa bersolat berjemaah. Nabi tekankan sangat solat berjemaah di masjid di surau ni tuan-tuan. Inilah masjid, institusi masjid ni, selain kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah di antara lain kelebihan solat berjemaah ini untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara ahli masyarakat dan sesama Islam. Ini penting. Sebab tu kita kekuatan umat Islam inilah tengok kepada solat jemaah tu. Kadang-kadang ada satu masjid surau, bukan di sini, di tempat lain. Kadang-kadang nak dapat satu soh penuh pun susah. Kan? Susah. Kan? Kita tahu kalau ikut ada sekeliling di masjid, di surau, tempat duduk tu, di kawasan Korea tu, kalau tengok tu ramai orang-orang yang Islam kan, orang penduduk, orang di kalangan orang Islam. Tetapi yang solat berjemaah tu tak ramai. Tu sedih. Tapi bila ada solat-solat tertentu, solat hari raya, tu penuh kan. Solat Jumaat kan. Kadang-kadang solat fardu. Sebabnya solat Jumaat pun kena wajib lah. Tapi solat fardu ni kadang-kadang sendu. Atau sendu ni macamnya suram lah kan. Sebab tu penting. Solat berjemaah kena penuhkan. Kalau ikutkan kepada purata jumlah orang yang ada di sekeliling kita, ramai. Sebab tu pentingnya solat berjemaah ini. Kemudian kata Nabi SAW, pahala solat seorang lelaki secara berjamaah melebihi pahalanya solat di rumah dan di pasar dengan 25 pahala. Kerana sesungguhnya dia, jika dia berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan solat, tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan dengan sebab satu langkah itu satu darjat. Diangkat satu darjat dan untuknya dan dihapuskan dosa. Nampak tuan-tuan? Setiap langkah tu diangkat darjat untuknya. Sebab tu ni kelebihan orang yang berwuduk dari rumah. Kalau beza kalau orang tak wuduk datang tu, tak ada pahala lah. Dia pahala bersembahyang jemaah je. Ni maknanya setiap langkah tu akan mendapat diangkat darjat untuknya dan satu dosa. Dia dihapuskan satu dosa. Akan dihapuskan. Apabila dia solat, ini ada lagi kelebihan ni. Kemudian dah sampai kat masjid, dia solat, malaikat akan sentiasa berselawat, memohon rahmat dan keampunan untuknya selama mana dia berada di tempat mengerjakan solat. Maknanya selama dia sampai kat masjid, sampai tu belum azan lagi. Belum azan lagi. Katakanlah dia azan subuh pukul 6.8 minit katakan. Dia sampai pukul 5.30 pagi. Duduk masjid. Selagi mana dia berada di masjid dalam keadaan dia berwuduk, selagi itulah dia akan sentiasa didoakan oleh malaikat supaya memohon kerahmatan dan keampunan untuknya. Malaikat doa untuk kita tuan-tuan. Ni kelebihan tuan-tuan. Sebab tu rahmat ni tuan-tuan, kita kena sentiasa, kalau boleh kita sentiasa minta rahmat daripada Allah Taala. Sebab tu pentingnya rahmat Allah. Untuk melayakkan seseorang hamba Allah ni masuk ke dalam syurga ialah dengan rahmat Allah. Belum tentu kalau kita dah sembahyang, pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali, baca Quran dah banyak, dah solat sentiasa, tapi kalau Allah Taala tak bagi rahmat, belum tentu kita dapat masuk dalam syurga. Sebab ni pentingnya kita rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa doa malaikat? Ya Allah, rahmati dan ampunkanlah dia. Rahmatilah dia. Maknanya malaikat doa untuk kita. Selagi mana dia berada dalam menunggu untuk solat. Seseorang daripada kamu dianggap dalam keadaan solat. Ini yang lain. Seseorang daripada kamu dianggap solat dalam keadaan solat selama mana menunggu solat yang akan datang. Contohnya macam solat maghrib. Kan? Solat maghrib, habis je solat, kita tuan-tuan duduk di dalam masjid. Sampailah waktu isyak. Jangan duduk dalam masjid, kita duduk simbang-simbang kosong. Kan? Duduk dalam masjid simbang-simbang kosong, tak ingin ngumpat, tak guna juga. Jadi maknanya apa kita kena buat? Jangan lupa lepas dia habis solat maghrib, sementara tunggu isyak tu kita niat itikaf. Ini pun penting juga, kelebihan itikaf ni. Itikaf di dalam masjid. Dapat pahala. Niat itikaf je dapat pahala. Sebab tu setiap amalan tu bermula dengan
dengan niat. Kan? Jadi kita sama-sama kita niat etika, baca Quran, berzikir. Ini akan yang dikatakan dapat ganjaran pahala. Maksudnya dia selagi mana dia berada di dalam masjid, selagi itulah seolah-olah mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada kamu dianggap dalam keadaan solat, seolah-olah dia solat. Selama mana dia menunggu solat yang akan datang, maksudnya solat Isyak. Ini kelebihan sebab tu penting tuan-tuan, kelebihan pahala sedikit tapi amalan ganjaran pahala banyak. Ini kelebihan. Sebab tu kita nak buat kan, sebab tu macam orang lah buat kerja sikit tapi gaji banyak. Macam itulah perumpamaan ya. Kemudian berkaitan dengan solat juga. Sebab tu solat berjemaah ni penting. Bila bermulanya persyariatan solat berjemaah ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 102, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka, yakni semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadikan imam mereka. Maksudnya ini permulaan solat berjemaah ni. Ketika dalam perang. Bayangkan tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala turunkan ayat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa perang, kita ni yang aman, yang tak ada apa-apa gangguan, yang tidak ada ancaman. Tapi masih lagi susah nak datang solat berjemaah di masjid di surau. Sebab tu penting. Ini dalam satu peperangan ni. Perintah solat berjemaah ni diturunkan ketika waktu perang. Dalam keadaan musuh. Tapi bukannya bila waktu perang tu jadilah cara kaedah dia. Solat. Maknanya tidak ada semua solat. Dia ada solat secara bergilir. Apatah lagi kita sekarang dalam keadaan yang aman. Sebab tu kita kena sentiasa. Dan sebab itulah solat berjemaah ini tuan-tuan. Ada kelebihan-kelebihan lain seperti yang saya sebut awal tadi. Dan di antara kelebihan lain yang Nabi SAW sebut. Dalam satu hadis yang lain. An Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Salatul jama'ati afdalu minas salatil fardhi bi 27 darajah. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, solat berjemaah lebih utama. Nampak ni, lebih utama, lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 darjah. Maksudnya 27 darjah Allah Taala bagi ganjaran. Kalau solat seorang-seorang sikitlah kan. Sebab tu kena rebut peluang ni, kena ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi tekankan kelebihan solat jemaah cukup banyak. Di antara tadilah. Sebab tu pentingnya kita sentiasalah kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Banyak di antara kelebihan solat berjemaah ni tuan-tuan. Sebab tu kita pastikan anak-anak, isteri datang ke masjid ramai. Bukannya kadang-kadang datang solat di semata-mata, kadang-kadang contohkan ada setengah-setengah di luar sana ahli masyarakat, masjid buat makan-makan kan. Malam Jumaat ada makan banyak, maka pun ramai lah orang pergi ke masjid kan. Bila tak ada makan-makan tak ramai. Tak boleh. Maknanya dia solat tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana disebabkan makan. Jadi tak kiralah ada makan ke tak ada makan, maka kita kena sentiasa solat di masjid. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Sesiapa yang pergi dan balik dari masjid, maka Allah akan sediakan tempat di syurga baginya, tempat baginya orang yang pergi balik ke masjid ni di syurga setiap kali dia pergi dan balik. Masya-Allah. Ni kelebihan. Banyak kelebihan-kelebihan orang yang solat berjemaah. Kemudian dalam kelebihan juga seperti mana saya sebut tadi, dalam orang yang berwuduk tadi, ada kelebihan lain juga, iaitu di antara kelebihan lain dia berwuduk daripada rumah dan dia solat ke masjid. Adalah hadis lain juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Sebab dia ada ulama kata yang ni
Ulama ni kata ni, dia ada kelebihan, banyak kelebihan lah hadis. Kemudian sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, untuk menunaikan solat yang telah difardukan oleh Allah, maka kedua-dua langkahnya tadi salah satunya menghapus dosa dan yang lain mengangkat darjat. Satu langkah menghapuskan dosa dan satu langkah lagi mengangkat darjat seseorang tu penting. Sebab tu kita kena sentiasa bersolat berjemaah. Apatah lagi kalau orang yang solat kelebihan solat berjemaah di Masjidil Haram. Ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Kenapa Allah Ta'ala bagi orang yang solat berjemaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi lebih baik? Ini kelebihan. Sebab tu ramai di kalangan kita bercita-cita nak pergi ke Mekah. Nak bagi mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji. Mungkin ada di kalangan kita, ustaz saya duit dah ada banyak tapi tak pergi lagi. Sebab apa? Itu belum, Allah Ta'ala belum izinkan lagi. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa. Ya Allah, rezekikan aku dan ahli keluarga aku untuk pergi ke Mekah. Ingat semua orang ada duit boleh pergi. Belum tentu tuan-tuan. Ada orang duit banyak, kerja, gaji memang stabillah 20, tapi tak pergi lagi. Masih belum dapat diizinkan Allah Ta'ala untuk pergi ke Mekah menunaikan haji. Sebab tu pentingnya. Kadang-kadang ada orang dia duit tak ada. Dia tak ada duit, tapi rezeki ni Allah Ta'ala dah tentukan. Ada hamba Allah Ta'ala sponsor dia. Dia tak ada duit. Kalau nak tunggu dia pergi, tak tahu bila lagi dah nak pergi haji. Tapi nak cerita sini, apabila Allah Ta'ala dah rezekikan, dah tentukan seseorang ni, walaupun kamu tak ada duit, tapi ada rezeki. Ada orang hamba Allah ni, Datuk ni sekian-sekian, sponsor dia pergi. Ini rezeki. Sebab tu penting kena sentiasa doa. Doa minta Allah Ta'ala rezekikan supaya dapat pergi ke Mekah dan Madinah, tuan-tuan. Kemudian, ini kelebihan juga. Di antara kelebihan orang di solat berjemaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Kata Nabi SAW, solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 solat di tempat yang lain melainkan Masjidil Haram. Ini cerita Masjid Nabawi. Kalau orang yang solat di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi solat berjemaah, maknanya lebih baik daripada 1000 solat di tempat lain. Lebih baik 1000 solat di tempat lain. Ini kelebihan. Sebab tu orang berlumba-lumba nak solat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kemudian dalam Masjidil Haram pula, kelebihan solat di Masjidil Haram juga Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-Masjidil Haram wa salatu Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah." Kata Nabi SAW, solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 solat di tempat yang lain melainkan Masjidil Haram. Dan solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 solat di tempat lain. Ini 100,000. Tadi, kalau Masjid Nabawi disebut di sini, iaitu kelebihannya ialah 1000 solat di tempat lain. Kalau solat berjemaah di Masjidil Haram, 100,000 solat di tempat lain. Masya Allah, tuan-tuan. Ini kelebihan. Sebab tu ramai. Walaupun kalau kadang-kadang setengah orang dia pergi umrah, pergi haji, dia punya penginapan tu bergantung kepada travel lah. Ada setengah travel tu dia letak harga murah. Ni pun tuan-tuan kena ambil cakna juga. Baguslah aku pergi umrah ni murah. Sebab sekarang ni memang dah mahal dah. Dengar cerita lepas ni nak naik. Kalau dulu nak pergi umrah 5,000 dah dapat. Sekarang ni paling murah pun 7,000 lah kot. 7, 8, 9. Mungkin ini akan naik lagi dah. Tak tahu kan. Dengan cerita lah ada sahabat-sahabat yang terlibat dengan travel tu cerita dengan saya kan. Jadi dia kata murah pergi. Sebab tu bila kita tengok satu package tu murah, kita kena tengok juga kan. Ada kadang-kadang ada package tu dia pergi Taif. Maksudnya package pergi Taif. Taif pun satu tempat yang kalau tuan-tuan pergi umrah, pastikan ada package pergi ke Taif. Rugi sangat tak pergi. Dia satu tempat yang macam Cameron Highland tu, tempat dia sejuk kan. Tapi jauh dia, jarak dia dari Mekah Madinah tu jauh lah, dah berjalan mungkin dalam
3-4 jam kot kan. Tempat dia jauh sana. Salah satu tempat lah. Tempat tu semua tempat-tempat sejarah. Jadi ada juga package tu dia murah tetapi dia tinggal hotel penginapan ni jauh. Boleh jadi 200 meter. Kalau yang mahal sikit tu kadang-kadang package dia dekat je dengan masjid. 50 meter je dengan masjid. Paling jauh pun 100 meter lah. Tapi bukan nak ceritanya jauh ke dekat. Tapi bila siapa-siapa yang pergi ke masjid, ke Mekah, ke Madinah, walaupun dia duduk dengan jarak 100 meter, 200 meter kan. Tetapi nak cerita sini, bila sampai kat sana, kita kena solat. Walaupun jauh, kita sanggup pergi. Sanggup pergi ke masjid. Sebab apa? Nak kejar ganjaran pahala yang banyak tadi. Kalau kata jauh lah, katakanlah jauh, ada orang dia macam solat zuhur, dia tak balik dah. Asal tu, dia tunggu kat masjid. Dia pusing-pusing lah sekeliling tu. Banyak kedai-kedai apa semua kan. Maksudnya tempat-tempat ziarah, tempat-tempat ni sejarah kan. Tunggu. Begitu juga kalau orang solat maghrib di Masjidil Haram, dia tak balik dah. Sementara tu dia ambil nak ambil sunat tawaf. Sunat. Kalau sebab tu kadang-kadang kalau orang nak kata nak ambil fadilat, nak ambil berkatnya cium Hajarul Aswad tu. Bukan senang tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Sebab tu kalau Allah Ta'ala tak rezekikan kita, memang takkan dapat cium. Sebab apa? Penuh orang dekat situ. Dekat Hajarul Aswad tu, orang begitu. Kalau kita nak pergi, orang yang tinggi-tinggi, kita pula orang Malaysia ni kecil-kecil, kena impit-impit je lah. Tak dapat. Sebab tu dia ada sahabat saya pun ajarlah dia kena. Senang je. Waktu maghrib tu, sebab kita solat dekat kawasan tawaf tu kan, tempat situ imam, dia ada soft pertama tu, itulah imam Masjidil Haram tu akan dia solat di situ di imam. Dulu saya ingat kat mana imam. Dia azan dekat atas. Lepas azan tu dia bawa mic tu. Kau tengok mic tu warna emas kan. Wah, memang canggih emas. Dia punya mic kan. Dia bawa lepas azan dekat atas, lepas tu dia turun bawah imam. Bila imam lalu dia ada satu tangga tu memang laluan imam lah dapat situ. Dapatlah. Kalau dulu dapat bersalam dengan imam. Ada imam tu. Tengoklah imam apa? Syekh Mahir ke, kan, Syekh Bandar ke. Tu yang sedap lah banjir kan. Jadi bila kita dapat, kita kena standby. Dia bila solat di Masjidil Haram di Mekah ni, bukan kata tunggu macam kita ni 5 minit lagi nak azan kita datang. Tak, kat sana kena awak tuan-tuan. Kalau subuh kena kurang 1 jam sebelum masuk subuh kita dah bergerak dah pergi masjid. Kalau kata 10 minit lagi nak azan, kita memang tak dapat masuk lah. Dia akan tutup. Nak dapat solat di keliling Kaabah tu. Kalau tidak, kalau kita lambat solat kat luar lah. Tapi dia Masjidil Haram ni dia punya kawasan besar. Kalau luar tu dikira kawasan masjid juga. Sampai kalau dekat dataran jam tu diiktiraf sebagai kawasan masjid. Sebab tu solat Jumaat tu kadang-kadang melempah sampai keluar. Siapa yang hotel dia 50 meter, dekat turunnya dataran tu dah kira masjid. Itu kelebihan. Jadi nak cerita macam ni kena datang awal. Solat awal. Jadi nak tunggunya waktu maghrib tu kita pun pusing lah. Bila komat je kita mendapatlah contoh soh ketiga kan dengan Kaabah, depan Kaabah tu. Jadi bila nak masuk isyak kita jangan balik. Kita pusing tawaf sunat. Sampai nak masuk isyak tu kita makin dekat. Tapi berebut sikitlah dengan orang-orang luar tu. Kadang-kadang nak dapat soh betul-betul belakang imam. Saya dapat sekali solat betul-betul duduk belakang imam. Memang. Tapi dia special sikit. Siapa yang duduk belakang imam ni, dia bagi air mineral. Itu kelebihan dah. Tak tahulah sekarang dulu lah. Ni kelebihan. Maknanya, dia bagi air. Tapi susah nak dapat belakang imam. Lepas habis solat tu, orang menderu masuk. Pergi cium Hajarul Aswad. Memang tu. Kadang-kadang habis solat. Tak tunggu dah. Zikir-zikir. Terus. Ni. Maksudnya nak kelebihan lah. Itu cara dia. Sebab tu, kelebihan orang yang solat di Masjidil Haram ni ialah lebih baik daripada 1000 solat di tempat lain. Ini kelebihan. Kemudian juga berkaitan dengan solat ni. Bila solat berjemaah ni. Bila suatu solat berjemaah, kadang-kadang kita perhatikan di mana masjid di surau, kadang-kadang susah orang nak penuhkan soh hadapan kan. Kadang-kadang sebab apa kan? Kalau ikut solat berjemaah ni, kadang-kadang kita kena faham bila imam dia bermula daripada tengah. Kan? Sebab ada kalangan kadang-kadang kita penuhkan tepi dulu. Itu sebetulnya tak betul. Kan? Dia imam
Kemudian belakang tu sebaik-baiknya belakang imam ni orang yang faqih. Faqih tu maksud apa? Orang yang ada ilmu lah. Sebab tu kalau kita tengok baru-baru ni ada satu video kan, imam meninggal tengah solat. Kat mana? Indonesia ke kat Sabah? Saya tak ingat. Tengah solat, tengah sujud. Lepas tu sujud je, lama sujud tu. Ada yang orang makmum pula belakang, dia dongak lagi. Dia sujud lagi. Dia dongak lagi. Lepas satu tahap tu dia lama sangat dia tak tahan. Lepas tu yang belakang tadi dia terus ke depan, dia sambung. Dia tahu orang yang depan tu imam dia meninggal. Meninggal waktu solat, tuan-tuan. Masya-Allah. Ni jarang-jarang berlaku. Kita dah dengar lah sebelum ni kan. Sebab tu orang yang di belakang imam ni dia akan menggantikan imam. Dia kena orang yang faqih, orang yang ada ilmu. Kalau tak sesuatu berlaku kat imam, imam terkentut keluar. Lagi sebenarnya tak elok. Kita kalau tengok tu ada orang tengok imam meninggal, ada pun pakat batalkan sembahyang. Sebab ni jangan batalkan sembahyang. Tak perlu nak batalkan sembahyang. Sebab orang yang belakang imam ni dia akan pergi ke hadapan ataupun ke hadapan sedikit untuk menggantikan imam tersebut. Sebab tu penting. Ini kita tengok imam apa ni? Alah, imam tak ada. Dia bercakap pula. Kan? Dia pun batalkan solat. Sebenarnya tak elok batalkan solat. Tak perlu nak batalkan solat. Terus sambung. Maksudnya ada orang yang akan menggantikan imam. Sebab tu kena penting ya tuan-tuan. Jadi daripada depan, kanan, kiri sampailah hujung. Kan? Kalau orang yang sembahyang berkerusi, sebaik-baiknya sembahyang duduk di tepi lah. Kemudian baris yang kedua mula daripada tengah juga. Kanan kiri. No. Baris yang ketiga sampai seterusnya macam tu. Dia bukan bermula daripada tepi. Kan? Ini kelebihan orang yang bersolat berjamaah di saf yang pertama. Dalam satu hadis yang lain daripada Abu Daud meriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna as-saffa al-awwal ala misli safil malaikati walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu. Dan sesungguhnya saf pertama adalah seperti saf para malaikat, dan kalaulah kamu mengetahui fadilatnya, sudah pasti kamu akan cepat-cepat mendapatkannya. Ni kelebihannya saf pertama tu. Sebab kadang-kadang kita tunggulah dulu kan. Sebab tu kena cepat-cepat saf pertama, kelebihannya. Begitu juga dalam hadis yang lain berkaitan dengan saf pertama ini disebut juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalaulah manusia tahu tentang pahalanya, pahala yang azan pada azan dan berada di saf awal. Ni sebab tu azan tu, kenapa ada orang kata ustaz, kenapa perlunya azan? Azan ni syariat. Disyariatkan azan untuk memanggil orang datang solat berjemaah di masjid. Selain untuk mengikut sunnah Rasulullah, dan juga memaklumkan bahawa telah masuknya waktu solat. Sebab tu kalaulah manusia tahu pahala yang ada pada azan, sebab tu syariat azan ni, dan berada di saf yang awal pertama, kemudian mereka tidak berjumpa sesuatu untuk menyelesaikan perebutan untuk mendapatkan keduanya melainkan dengan mengundi, sudah pasti mereka akan mengundi. Kalaulah sampai tahap dia nak kena undi, sanggup dia nak pergi undi. Kalau dia tahu pahala kelebihan itu, mereka akan berebut-rebut. Walaupun terpaksa kena mengundi, nak mengundi juga. Macam itulah. Kalau manusia tahu kelebihan solat berjemaah saf yang pertama ini. Kemudian apa lagi? Kelebihan juga solat isyak dan solat subuh berjemaah. Ni. Kalau ikut dalam banyak-banyak solat berjemaah di antara waktu, tuan-tuan jangan tinggallah, sebenarnya sebaik-baiknya 5 waktu kena solat berjemaah. Di antara kelebihannya solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah ni adalah pahala yang lebih baiklah daripada solat berjemaah yang lain. Ni dia ikut ulama, dia bagi ranking lah. Kita tengok daripada hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi dan juga Abu Daud, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Ini kelebihan orang yang solat isyak, solat subuh ni. Tuan-tuan jangan tinggal duduk solat. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Nabi dan juga khalifah yang ketiga. Sayyidina Utsman ni khalifah yang ketiga selepas Sayyidina Umar. Berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan solat isyak secara berjemaah,
maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Ini kelebihan. Berbanding kalau ikut ranking solat subuh, solat isyak ada setengah, jadi yang ketiga tu ada setengah hadis juga riwayat mengatakan solat yang ketiga ikut ranking solat asar. Dan ini kelebihan dia, solat isyak berjemaah dan diikuti dengan solat subuh berjemaah. Jadi seolah-olah dia mendirikan solat sunat separuh malam. Ini kelebihan dia. Dan sesiapa yang mendirikan solat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Dua solat ni. Isyak dengan subuh. Jangan tinggal tuan-tuan. Solat subuh. Datang ke masjid. Walau bagaimanapun hujan ke, datang juga. Sebab tu ada seorang tanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan solat. Ya Rasulullah, saya ni sakit. Nak pergi ke masjid pun nak menggunakan, paksa orang tolak gunakan kursi roda tu, wheelchair kan. Adakah saya ni kena solat berjemaah? Nabi tanya, kamu dengar tak azan? Kamu dengar tak azan daripada rumah? Dengar. Maka kena pergi. Walaupun dalam keadaan macam itu, tuan-tuan. Walaupun kita dengar tak azan daripada rumah. Kalau kita sekarang ni duduk rumah, tuan-tuan percaya, sana azan, surau sana, masjid sana, sampai 3-4 surau dengar daripada rumah. Tidak ada sebab kita tak boleh nak solat berjemaah. Sampai macam tu sekali. Kemudian, sebab tu orang yang sentiasa solat berjemaah di masjid ni akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ini kelebihan orang yang bersolat berjemaah ni, tuan-tuan. Ada satu hadis yang lain, hadis tu panjang. Dia ada kelebihan 7 golongan ini yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 golongan ini. Ada hadis riwayat Bukhari, 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan daripada Allah pada hari tiada perlindungan kecuali daripada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti, tuan-tuan. Yaitu yang pertama, kata Nabi, imam yang adil. Imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Allah. Seseorang yang hatinya, yang kedua lah, orang yang kata pemuda ni hidup dalam keadaan beribadah, dia suka sembahyang, melakukan ibadah, kan. Yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa ingat kepada ke masjid. Ni tuan-tuan. Ini kelebihan. Hati kejap-kejap. Tak boleh. Kalau tak pergi masjid tak boleh. Rasa tak tenang hati. Dia jenis orang macam tu. Kan? Kejap-kejap nak pergi masjid. Tak boleh. Mesti nak kena pergi masjid. Walaupun hujan. Kata kita pergi juga. Kan? Kadang-kadang ada orang ni. Taklah pergi. Solat kat rumah lah. Kan? Sebab itu penting. Kemudian yang seterusnya. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Ini akan mendapat naungan Allah Ta'ala. Kemudian yang seterusnya berhimpun kerananya dan berpisah kerananya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik untuk melakukan maksiat. Lalu dia berkata, aku takutkan Allah Ta'ala. Ini pun kelebihan. Ia akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dia nak buat maksiat. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Dia takut dengan Allah Ta'ala. Dia jauhkan diri daripada perbuatan maksiat tersebut. Kemudian seorang yang bersedekah secara senyap-senyap sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Maknanya orang yang bersedekah secara senyap-senyap. Sampai tangan kiri dia tak tahu. Macam itulah ibarat dia. Tak perlu nak menunjuk-nunjuk sangat. Kemudian seseorang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara bersendirian sehingga berlinangan kedua-dua matanya, air mata. Maksudnya orang yang beribadah pada Allah Ta'ala ketika manusia sedang tidur. Dia bangun pagi, bersolat tahajud, bersolat tasbih, solat taubat. Mohon kepada Allah Ta'ala. Yang ni, orang yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis lain Nabi tekankan solat berjemaah ni sangat penting, tuan-tuan. Sehingga sampai satu tahap Nabi SAW marah kepada orang yang tidak solat berjemaah. Sampai Nabi nak bakar rumah dia, tuan-tuan. Baikkan. Sebab itu penting solat berjemaah. Akibat orang yang tidak solat jemaah, kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amura bis salati fa tuqama thumma ukhalifa ila manazili qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bertekad supaya solat didirikan. Nabi suruh solat didirikan, maknanya solat berjemaah. Kemudian aku akan pergi kepada setiap rumah seseorang yang tidak hadir solat berjemaah. Lalu aku akan perintahkan agar dibakar rumah mereka. Ini Nabi berkata.
Sampai tahap tu tuan-tuan, Nabi. Maknanya Nabi tekankan kepada kita pentingnya solat berjemaah ni tuan-tuan. Lepas tu pastikan setiap hari pastikan anak-anak. Jangan pula dimarah pula anak nak pergi sembahyang berjemaah kan. Baguslah kan. Didik mereka, kenal masjid, hati dia dekat dengan masjid. Orang yang hati dekat masjid tadi akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ini kelebihan di antara pahala sedikit, amalan sedikit tapi pahala berganda. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sekadar perkongsian saya pada pagi ini mudah-mudahan dapat manfaat dan kita amalkan. Mudah-mudahan dengan sebab kita sentiasa mengikut sunnah Rasulullah, mengikut perintah Allah Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan salah silap pada sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وكل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.